Sekarang saya berada di College Dato' Onn Jaafar Universiti Teknologi Malaysia Skudai, di mana kita akan melihat bagaimana madu kelulut dihasilkan. Ibn Yunus merupakan salah seorang pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia Skudai, di mana beliau telah mengusahakan madu kelulut ini semenjak tahun 2016. Madu yang bersengat ni, yang bersengat kalau di Malaysia ni yang asli tu madu yang lebah tualang nama dia. Yang itu memang asal daripada sini. Kemudian yang bersengat tu ada lagi yang spesies lain, nama antaranya Apis mellifera, yang itu diimport daripada Eropah. Dia import daripada Eropah. Jadi madu bersengat kat Malaysia ni dia ada gabungan, ada yang memang asli dengan spesies asli ataupun spesies yang diimport daripada Eropah. Okey. Tapi madu kelulut ni dia memang asli, native. Maknanya memang dia tak spesies madu kelulut yang ada yang kita cakap ni, dia memang asal daripada Malaysia. Dia tak ada yang diimport daripada mana-mana. Okey. Kutip nektar. Nektar ni maknanya daripada pokok dan kemudian berbunga. Kalau bunga, ada setengah bunga tu dia akan keluarkan cecair. Itu nama nektar. Ada setengah pokok dia punya nektar keluar dekat celah-celah daun, macam pokok akasia. Dia bergantung lah. Jadi itu panggil nektar. Dia akan kutip nektar tu, dan dia akan, inilah proses. Ada proses dia tu, dia bawa balik semula ke sarang dan disimpan dalam sarang, dalam bentuk inilah lilin ni, dalam dia panggil lilin lebah, dan lilin lebah dia pom. Tapi sebelum tu dikutip jugalah lilin tu dia untuk buat yang hexagon tu, yang bentuk-bentuk hexagon tu. Tapi majoriti bahan yang digunakan tu adalah lilin wax daripada pokok lah, pokok juga. Maknanya lebah tu ada juga yang kutip lilin untuk buat hexagon tu, dan then atau ada yang ambil nektar, dia akan masuk ke dalam tu. Okey. Sumber nektar daripada bunga tumbuh-tumbuhan merupakan punca utama bagi lebah madu dan juga lebah kelulut. Nektar adalah cecair manisan yang dihasilkan oleh bunga, daun atau buah-buahan tertentu yang manis dan sering diambil oleh haiwan lain sebagai sumber makanan. Nektar adalah dihasilkan pada kebanyakan bunga daripada nektaris. Keluar dekat putik daun, dia keluar dekat celah-celah dia. Dia memang dia ada bunga putih di situ kan. Itu sumber pollen. Tapi akasia ni dia madu keluar dekat. Pokok air mata pengantin, di mana lebah ini akan mengambil debunga dan juga nektar bagi tujuan makanan mereka. Dan kelulut ni dia beza sikit. Dia bukan setakat ambil lilin, dia ambil juga getah pokok. Getah resin macam getah, contoh getah yang orang buat getah scrap tu contohnya. Dia ada banyak jenis ni. Propolis adalah antara bahan sebatian dihasilkan kelulut selain madu. Ianya diperolehi daripada pucuk tunas tumbuhan yang diambil lebah pada waktu pagi. Daripada penyelidikan yang dibuat, propolis mengandungi bahan antibiotik yang akan berperanan untuk menjadi pelindung sarang dan koloni daripada serangan bakteria, virus dan kulat. Pemilihan tapak yang sesuai merupakan asas dalam ternakan kelulut. Satu baris juga yang saya bela, total semua setakat ni ada 30. Semua satu baris tu pokok bunga. Juga yang saya tanam, yang tu nama dia Golden Panda. Yang tu pun yang sentiasa berbunga lah yang tu. Tempat yang sesuai untuk diternak kelulut perlulah tempat yang kaya dengan pokok bunga, redup, ada sumber air dan tiada musuh semula jadi. Golden Panda ni
ada warna kuning, ada warna merah. Yang ni warna merah. Tu ada kelulut, hinggap. Ini. Tapi ni warna merah. Ini warna kuning tapi dah tak habis musim. Tapi dia sentiasa berbunga lah. Perolehan koloni boleh dibuat melalui batang pokok, penggandaan koloni dan penggunaan perangkap. Sekarang di hadapan saya merupakan rumah untuk menarik perhatian lebah bagi membina ataupun mencipta koloni baru. Habitat asal lebah kelulut adalah di dalam batang pokok di hutan. Matlamat utama pengurusan koloni adalah bagi memastikan koloni yang dipelihara sentiasa berada dalam keadaan yang kuat, iaitu mempunyai populasi yang tinggi. Koloni yang lemah akan menyebabkan ianya mudah diserang penyakit dan juga perosak. Ini merupakan box hive dan di sana merupakan log hive yang mengandungi spesies utama, di mana spesies ini akan mengutip nektar dan bunga daripada pokok kelapa, pokok rambutan dan juga pokok akasia di sebelah sana. Koloni dia dah besar. Lepas tu nanti dia akan berhijrah tau. Bila ada queen baru, dia berhijrah. Dia akan cari tempat baru. Jadi kalau ada rezeki dia masuk dalam pengumpan yang kita buat tu. Dalam koloni lebah dia mesti ada satu je queen. Ada satu queen. Ni yang keluar ni, masuk ni, semuanya betina. Ni, lebah bekerja betina. Saiz dia ini lebih kurang warna hitam. Kan sayap dia pun ada kehitam-hitaman juga. Tengok dia punya muncung dia pun macam ni. Muncung lebih kurang berapa sentimeter tu? Dalam 4 cm. Lebih kurang lah. Dan saiznya macam ni. Ini spesies Itama, Trigona Itama yang lazim. Sekarang kita berada di tapak kedua di mana terdapat kelainan sedikit, iaitu di tapak ini adanya log hive dan juga box hive yang mengandungi spesies yang agak mahal daripada spesies Itama. Spesies Thoracica merupakan spesies yang agak besar dan agak jinak. Istimewanya spesies Thoracica ini, spesies ini mengambil masa selama 3 bulan untuk dituai berbanding dengan spesies Itama yang mengambil masa 40 hari untuk dituai. Ini bagi memastikan kualiti madu yang dihasilkan spesies ini benar-benar berkualiti. Bagi proses pengecaman dan pemilikan, tag RFID akan dipasang pada setiap log. Kod khas, 15 nombor kod khas, dan kita dah masukkan ke dalam hive ni, lah, dan kita boleh baca lah. Contohnya kita ni, okey, tengok nombornya, okey, nombor dia, nombor khas dia. Dan dengan nombor khas ni kita boleh masukkan nombor ni dalam sistem IMAS dalam bahagian registration. Okay, saya akan tunjukkan macam mana kita boleh masukkan RFID tag ni dalam sistem IMAS. Jadi kelebihan dia, kita boleh mengenal pasti kita pun hive kita dengan menggunakan RFID tag. Dan dalam proses proses pengecaman lah, kalau diperlukan kita mempunyai butiran atau bukti-bukti yang lebih kukuh lah, gitu. Okey, nombor lagi sekali, nombor pastikan dia punya botol dia tegak. Okey, jangan terbaring, sebab kalau terbaring nanti madu masuk dalam pump, dia pump rosak. Okey, so doan ini dah ada vacuum lah. Okay, so ni satu lagi keluar tangan. Ni apa fungsinya ni? Kita buat lubang. Ni okay, ni dah penuh kan? Sorry, ini dah tertutup. Ni buat lubang sikit.
Sedut. Terus bertangan ni. Sebenarnya tutup. Tutup. Ada ni. Dah dia lah. Itu madu ke bibrik? Bukan. Bibrik. Pergi cari madu. Tengok. Bee bread merupakan sumber yang kaya dengan protein termasuk asid amino. Ni nampak tu dalam tu. Dia bukan madu. Jadi macam ni. Ini namanya bee bread. Roti lebah. Apa roti lebah ni? Roti lebah ni adalah polen. Polen pokok. Polen pokok keluluran ambil, dia juga simpan dalam kantung. Dan ini sebenarnya polen yang padat lah. Ini juga adalah makanan dia. Kita tak akan kutip semua. Kita ambil 80% saja. Kita tinggalkan 20%. Dalam ni pun ada kantong-kantong. Cuma yang kotak topping tu dia ekstra kantung. Jadi kita tak kutip semua supaya kesian dia. Terutamanya kalau musim hujan. Kalau kita kutip semua nanti tak ada makanan, terutama untuk anak-anak dia, untuk koloni dia. Jadi itu salah satu amalan baik. Kita tak kutip semua, kita cuma kutip 80%. Ini merupakan hasil tuaian daripada madu spesies Trigona itama, di mana kita boleh lihat teksturnya agak sedikit cair. Dia agak masam dan manis, tetapi sedap. Cabaran madu kelulut ialah dia punya kandungan air dia tinggi. Kandungan air dia kalau dibandingkan dengan lebah bersengat, dia lebih tinggi. Kandungan air dia kalau ikut pengalaman saya, kalau kita tuai, kandungan dia dalam 26% hingga 28%. Okay. Kalau ikut standard madu antarabangsa. Madu antarabangsa maknanya madu yang bersengat tu lah. Nama dia Codex tu yang digunakan dalam antarabangsa. Mengatakan bahawa dia punya kandungan air dalam madu kelulut mesti dikekalkan pada 18%. Jauh tu beza dia. Apa pentingnya kandungan air ni? Isu dia bila madu dalam kantung tak fine. Lah, dia terpelihara dan keadaan dia akan kekal segar bila dalam kantung. Bila dah 40 hari kita buka dan kita tuai, madu tu dia terus terdedah kepada udara dan kepada suhu bilik. Dan bila kandungan air dia tinggi, dia terdedah kepada suhu bilik, kepada udara. Madu dalam tu dia ada enzim ni ialah bahan-bahan aktif lah, macam dia akan mula aktif dan dia akan mula makan khasiat-khasiat dalam madu. Dan bila dia makan khasiat tu, dia akan ada proses, nanti ada keluar gas, dia akan menapai, ada penapaian. Benda ni berlaku juga pada macam nenas. Kita potong je, dia dah terbuka, dia oxidize, belum dia lebam kan. Macam itulah. Jadi penting madu kelulut ni, madu apa pun sebenarnya, kandungan air tu perlu dikawal dan perlu dikurangkan. Kalau madu kelulut, kita ada standard madu kelulut. Malaysia ada standard madu kelulut, awak boleh semak. Kalau di sana madu kelulut, kandungan yang disyorkan mesti pada 22%. Kalau apa kesan dia kalau tak dikurangkan? Kalau kandungan air tinggi terus masuk di dalam botol, salah satu masalah dia nanti ada gas, nanti botol pecah.
Itu masalah ada orang belut-belut ni bila dia jual, lepas tu orang buka dia jadi meletup. Boleh ni botol boleh pecah. Dan seterusnya, rasa kualiti dah tak sama. Okay. Dan dia punya khasiat pun dah kurang. Kalau jadi antara satu cara yang untuk mengekalkan dia punya kualiti dia dengan mengurangkan dia punya kandungan air. Jadi sebab saya guna mesin ni, saya berdasarkan pemanasan, tapi terkawal. Pemanasan tu pun tak boleh lebih 40 degree Celsius. Memang ada kajian kata tak boleh lebih daripada 50 hingga 70 degree Celsius. Kalau tak nanti dia akan ubahlah dia punya kualiti dia. Jadi mesin yang saya guna ni kan dia berdasarkan pada pemanasan. Setelah hasil dituai, proses pemasaran akan dilakukan menggunakan platform yang dibangunkan iaitu MyTradeB. MyTradeB merupakan aplikasi yang dibangunkan oleh Dr. Amri Yunus untuk mengiklankan dan memasarkan produk serta dapat digunakan oleh sesiapa sahaja dengan hanya memuat turun pada telefon pintar. Aplikasi IMAS pula digunakan bagi pengurusan madu kelulut. Stingless Bee Management System application that has been developed to assist stingless bee farmers in recording information on the important aspect of stingless beekeeping such as hive health, security, and hive produce on. So basically the user key in all the information or current data of a particular hive into the IMAS system. That's true.